Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ilma Iziani dengan nombor bateri 281587, memilih subjek meja perniagaan bab 1 unit 1.2. Okay, hari ini kita sambung lagi bab 1. Sebelum ni kita dah belajar apa tu syarikat milikan tunggal dan juga perkongsian. Jadi hari ini kita akan sambung kepada syarikat berhad. Okay, syarikat berhad ni apa? Syarikat berhad ni adalah satu entiti yang dah didaftarkan secara sah dan ditubuhkan oleh sekumpulan individu untuk tujuan perniagaan lah. Jadi siapa yang terdiri dalam syarikat berhad ni? Dia mesti ada dua anggota. Yang pertama ialah ahli lembaga pengarah dan yang kedua ialah pemegang saham. Okay, siapa ahli lembaga pengarah ni? Okay, ahli lembaga pengarah ni ada dua. Ahli lembaga pengarah ni akan menjadi orang yang paling kanan dan akan dilantik sebagai pengarah urusan syarikat. Maksudnya bos lah. Dan ahli lembaga pengarah yang lain akan jadi sebagai pengarah eksekutif yang akan menetapkan polisi dan keputusan-keputusan dalam syarikat tersebut. Okay, anggota yang kedua ialah pemegang saham. Okay, siapa pemegang saham ni? Diorang adalah pihak yang memegang bentuk milikan saham tu. Dan diorang ni berfungsi sebagai orang yang akan mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Diorang lah yang akan mendengar dan memberi pendapat diorang tentang laporan tahunan. Diorang akan mempersoalkan polisi syarikat dan diorang juga berhak untuk mengundi dan melantik siapakah ahli lembaga pengarah. Okey, tapi syarikat berhad ni ada dua jenis. Jenis yang pertama ialah syarikat sendirian berhad yang kita selalu sebut sendirian berhad kan. Tapi apa syarikat sendirian berhad ni? Dan yang kedua ialah syarikat awam berhad. So syarikat sendirian berhad ni kalau kita ikutkan dia lebih kecil lah berbanding syarikat awam berhad. So kita tengok ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri syarikat sendirian berhad yang pertama, bilangan ahli yang dibenarkan adalah 2 orang hingga 50 orang. Dan saham syarikat ni tak boleh diurus niagakan di Bursa Malaysia. Pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah. Sekiranya perniagaan ni muflis, pemegang share hanya kehilangan modal share yang dilabuhkan, tetapi mereka punya harta peribadi tidak akan digunakan untuk membayar hutang piutang syarikat. Dan pemegang saham terbesar syarikat berhak untuk mengawal setiap operasi syarikat. Okey, daripada ciri-ciri tu tadi, kita dapat nampak kelebihan dan kekurangan syarikat sendirian berhad ni. Kalau kelebihan dia, modal dia lebih besar lah sebab kita boleh kumpul melalui share-share tu kan. Dan liability adalah terhad. Kenapa terhad? Kenapa hutang kita terhad? Sebab kalau syarikat tu muflis, pemegang share hanya rugi setakat modal saja. Kita tak akan bayar guna harta peribadi. Kalau kekurangan dia, penawaran share ni terhad lah sebab syarikat sendirian berhad ni maksimum hanya 50 orang sahaja. Jadi orang yang nak tawarkan share terhad kepada 50 orang. Dan yang kedua ialah beban cukai yang tinggi sebab kadar bayaran cukai syarikat dia adalah tinggi. Jadi bila pemegang-pemegang share ni terhad, orangnya sikit, jadi akan lebih tinggilah bayaran cukai dia. Seorang kena bayar cukai yang lebih banyak. Jadi seterusnya ialah syarikat awam berhad. Okey, syarikat awam berhad ni dia lain lah sikit daripada syarikat sendirian berhad. Tadi ciri-ciri syarikat sendirian berhad, bilangan ahli dia ialah 2 hingga 50 orang. Tapi untuk syarikat awam berhad ni, tiada maksimum. 2 orang hingga tiada maksimum. Jadi, pemegang saham asal ni akan menanggung risiko lah untuk hilang kawalan. Kalau ada orang nak beli saham, ada orang jual saham, dia tak boleh nak kawal benda tu. Jadi kalau ada orang nak beli saham dia, lama-lama dia akan kehilangan saham lah. Jadi dia bukan lagi pemegang saham dalam syarikat tersebut. Itulah kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad ni. Okey, jadi apakah kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad ni? Dia kelebihan dan kekurangan ni sama je dengan syarikat sendirian berhad. Cuma dia ada tambahan. Contohnya ialah kewujudan kekal. Okey, kelebihan syarikat awam berhad ni, dia akan wujud lebih kekal sebab syarikat ni dia berasingan dengan pemilik tu. Maksudnya pemilik dia boleh hilang hak ke atas syarikat tersebut. Kalau contoh dia nak muflis, dia jual saham kepada orang lain, ada orang lain nak beli, ada orang lain nak bayar. So orang yang pemegang saham terbesar yang terbaru akan menjadi pengarah syarikat tersebut dan syarikat tersebut akan kekal wujud. Dan kalau kekurangan pula, dia pun sama dengan syarikat sendirian berhad tadi, liability beban cukai yang tinggi. Tapi ada tambahan iaitu pemilik dan pengurusan yang terpisah. Sebab syarikat yang diuruskan oleh lembaga pengarah ni tak semestinya dia ada dekat situ. Dia mungkin jauh luar negara. Okey, jadi bila kita dah tengok, kita dah bandingkan ciri-ciri syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad ni, okey, awak rasa apa contoh
contoh syarikat sendirian berhad yang ada kat Malaysia ni. Kita ada Nelofa, okay. Kita ada yang Wawa Zainal, kita ada Gardenia, kita ada Ramli. Ini adalah contoh-contoh syarikat sendirian berhad. Kalau syarikat awam berhad pula, kita ada macam CIMB Bank, Astro, Asia, Bank Islam, Celcom, Digi, yang memang besar. Dia punya skala perniagaan dia besar. Dia punya ahli anggota dia lebih daripada 50 orang. Tiada maksimum. So itulah perbezaan antara syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad, dan itu adalah salah satu bentuk perniagaan.